Assalamualaikum, selamat pagi. Anda semua yang berada di rumah tu buat apa hari-hari Ahad ni? Nampak? Kita sekarang ni berada di Cameron Valley Tea, Cameron Highlands. Di pagi Ahad ni nak menyantuni mereka yang berada di sini. Dan juga sebenarnya saya merasai pengalaman sendiri untuk harvest tea ni. Dulu kalau mungkin lebih 80 tahun dulu mereka yang akan memetik daun tea ni menggunakan tangan je. Tapi sekarang ni mereka dah custom made satu alatan seperti ini. Dan saya bersama dengan mereka yang berada di sini juga merasai pengalaman sendiri. Kalau anda nak saksikan apa lagi perkongsian kita langsung dari ladang teh, anda kena teruskan bersama dengan kami hanya di Malaysia hari ini. Saya ada tugas nak penuhkan bakul kat belakang ni. Marilah kita ya pagi-pagi Ahad ni. Kembali bersama dengan rakan tugas Nas dengan Rina. Macam mana dekat studio tu? Okey ke tak? Assalamualaikum, selamat pagi. Oi, gigih betul lah ni Mezati kita di Cameron Highlands. Saya bangga ada kawan sepertinya. Betul. #2 kerja. Carry on, Anim. Carry on. Tapi itulah dia topik perbincangan kita pada ni. Teh. Kepelbagaian teh itu yang kita nak bawakan bukan sahaja dari Cameron Valley bersama dengan Anim. Kami di sini juga tak kurang hebatnya. Betul. Ada pelbagai jenis teh yang akan kita bawakan sekejap sahaja lagi. Kalau nak cerita tentang teh ni, agak-agak awak lah kan. Teh apa yang sentiasa menjadi kegemaran rakyat Malaysia? Kegemaran rakyat Malaysia semestinya black tea atau teh hitam. Tapi untuk orang macam saya lah, saya memang suka teh. Teh ni memang satu sumber yang sangat berharga. Ada 2 peperangan dalam dunia hanya tentang teh. Jadi China paling besar, India pun ada budaya dia. Kita di Nusantara pun ada budaya teh tersendiri. Setiap masyarakat ataupun bangsa mempunyai budaya minum teh yang berbeza. Betul. Dan pastinya setiap daripada kita juga ada cita rasa teh yang berbeza. Kalau awak tanya saya, Nas, betul, saya suka green tea campur dengan halia. Oh, iya ke? Itu favourite saya. Awak lah. Saya ni lebih kepada green tea atau teh hijau, lebih kepada antioksidan dan sebagainya. Pasal kulit saya lebih mulus. Alah, mulusnya. Okey. Hari ini hari Ahad. Memandangkan hari Ahad ni sebenarnya dah mula sesi persekolahan, sesi baharu ini untuk mereka yang ada di utara dan juga di selatan. Okey, kita nak bawakan mungkin sedikit suasana hari pertama persekolahan di Sekolah Kebangsaan Sri Pandan. Di Johor kita bersama dengan Aminah Soleha. Cik Puan Aminah kita, bagaimana keadaan terutamanya bila kita lihat ada di antara sekolah yang masih belum bersedia untuk sesi persekolahan. Silakan. Dan Rina di studio. Sekarang ni berada di Sekolah Kebangsaan Sri Pandan, Parit Raja Johor. Untuk pengetahuan semua, hari ini merupakan hari pertama sesi persekolahan bagi sidang akademik 2023 dan 2024. Kenapa saya berada di negeri Johor ini? Seperti yang sedia maklum, Johor merupakan negeri di bawah kumpulan A, iaitu yang meliputi negeri Johor, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Johor baru-baru ini, seperti yang sedia maklum, merupakan kawasan yang terjejas teruk akibat banjir. Dan sebab itu saya sendiri turun untuk melihat bagaimana sesi persekolahan hari pertama di sini bermula. Dan untuk pengetahuan semua, Sekolah Kebangsaan Sri Pandan ini merupakan PPS ataupun Pusat Pemindahan Sementara, dan setakat ini alhamdulillah menunjukkan peturunan di mana hanya tinggal 71 keluarga mangsa sahaja yang melibatkan 327 mangsa, dan di mana daripada jumlah ini 40 orang mangsa banjir adalah merupakan pelajar-pelajar. Dan seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ini, sesi persekolahan telah pun bermula. Saya dapat lihat semangat yang ada pada pelajar-pelajar ni, terus muka mereka yang sangat ceria untuk meneruskan pembelajaran. Dan sini merupakan kawasan sekolah pelajar di sini terdiri daripada 151 orang pelajar, dan di mana di sini dalam kelas ni hanya 25 orang pelajar yang terdiri daripada tahun 1 hingga tahun 5, yang mana yang lainnya, yang lebihannya belajar secara di rumah lah. Dan pagi tadi saya sempat melakukan sedikit tinjauan di Sekolah Kebangsaan Sri Gading, di mana saya dapat juga melihat semangat dan wajah ceria daripada mereka. Dan di sana lebih 70 orang pelajar hadir,
yang meliputi keseluruhan 115 orang pelajar untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang perkembangan pembukaan sekolah di Negeri Johor ini. Saya bersama dengan Pengarah Pendidikan Negeri Johor, Encik Muhammad Said bin Mat Daimon. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Tuan, bagaimana persiapan untuk pembukaan sekolah ni selepas dalam menghadapi pasca banjir ini? Alhamdulillah, setakat ini persiapan kami adalah untuk menyediakan infra dan prasarana tempat-tempat yang sesuai untuk murid-murid bersekolah. Dan Alhamdulillah, setakat ini kita dapati persiapan berjalan dengan baik, terutama sekarang ini sudah berlakunya pengagihan aset, buku teks kepada sekolah-sekolah yang memerlukan kerana kemusnahan disebabkan oleh banjir. Dan kita dapati bahawa pada peringkat awal ada 61 PPS. Sekarang pada malam tadi sehingga pukul 12 malam kita dapati ada 44 PPS. Dan baru sebentar tadi pukul 9 kita dapati yang terkini tinggal 38 PPS. Maksudnya penurunan kepada jumlah PPS ini berkurangan sangat cepat, dan persiapan kami ialah kami ingin menyediakan pembersihan daripada sukarelawan yang telah kami bentuk supaya sekolah dapat dibersihkan dengan cepat bagi memastikan pelajar dapat belajar dengan keadaan yang selesa dan sejahtera di sekolah-sekolah yang telah mengalami banjir ini. Baiklah Tuan, saya ingin tahulah berapa sebenarnya buah sekolah yang terjejas akibat banjir di kawasan Batu Pahat ni? Setakat ini ada 3 buah sekolah saja yang masih banjir. Lebih kurang 3 sekolah ini sekolah-sekolah kurang murid. Iaitu lebih kurang hampir 3 sekolah, 170 sekolah yang masih belum boleh beroperasi kerana terlibat dengan banjir. Di daerah Batu Pahat, dan kalau kita tengok seluruh negeri Johor yang teruk yang Batu Pahat, tetapi di Segamak walaupun keadaan sudah pulih, kami dapati ada 2 sekolah menengah kebangsaan Caah dan SK Pogoh masih lagi tak dapat digunakan kerana ada masalah pendawaan elektrik yang terkesan akibat banjir. Dan kami dapati secepat mungkin nampaknya jika telah dapat bantu, mungkin dalam minggu ini kami dapat buka sekolah ini. Dan bagaimana pula dengan sekolah yang menjadi PPS? Berapa buah sekolah sebenarnya yang menjadi pusat pemindahan sementara mangsa banjir ini? Setakat hari ini pukul 9 tadi kami dapat 38 PPS yang masih lagi beroperasi, dan semua PPS yang beroperasi ini masih ada kelas-kelas yang boleh digunakan untuk tujuan pembelajaran, dan kelas-kelas inilah sebenarnya yang menyebabkan pembelajaran masih terus berlaku, dan kita beri autonomi kepada sekolah supaya sekolah dapat menjalankan pembelajaran dengan baik. Dan kita faham bahawa dalam keadaan sekarang ini masih lagi ramai pelajar-pelajar kita yang masih berada di rumah kerana nak membersihkan banjir. Ini keadaannya agak kritikal bagi murid-murid, tetapi alhamdulillah cikgu-cikgu kita telah memberikan PDPR, bahan PDPR yang boleh memberi semangat untuk pelajar belajar dalam keadaan santai, dan mereka ini dapat pulih daripada trauma banjir ini sendiri. Okey, baiklah, terima kasih banyak Tuan Said. Baiklah, kita bersama dengan Puan Mazliza. Puan, silakan. Okey, Puan, saya nak tahulah sedikit persiapan Puan untuk anak-anak lah, terutama sekali untuk anak. Sini sikit Puan. Okey, untuk anak untuk menghadapi sesi persoalan, macam mana persiapan ni Puan? Sementara waktu ni saya memang tak ada buat persiapan apa-apa untuk anak-anak. Alhamdulillah lah. Jadi saya tak ada kata orang kalang kabut untuk anak-anak ni. Saya memang suka akhir untuk persediaan dia. Rupanya nak berlaku keadaan banjir macam ni kan. Jadi saya gunakan barang apa je yang ada untuk anak-anak saya. Harapan Puan sedikitlah untuk anak-anak. Harapan saya kalau boleh buat masa ni kan kita dalam keadaan dalam PPS ni supaya anak saya dapat bercuti lagi lah, sebab keadaan rumah pun belum sempurna sepenuhnya kan. Jadi buat kita ibu bapa susah lah. Kalau boleh kita tangguhkan dulu untuk bersekolahan. Jadi kita pakai ini je macam biasa PDPR kan. Okey, itu je. Okey, terima kasih banyak Puan atas perkongsian yang diberikan. Okay, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan untuk mangsa-mangsa yang terlibat akibat banjir ni, dan buat seluruh pelajar di Malaysia selamat kembali ke sekolah. Saya rasa setakat itu saja daripada saya. Kembali kepada Seri Pentas. Zikir selawat kami alunkan, doa munajat Rasul dan Tuhan. Zikir selawat kami alunkan, doa munajat
najat Rasul dan Tuhan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasami. Zikir selawat kami alunkan, doa munajat Rasul dan Tuhan. Zikir selawat kami alunkan, doa munajat Rasul dan Tuhan. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min arbin wa min ajami thumma ridha an Abi Bakr wa an Umar wa an Ali wa an Uthman dhil karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kami alunkan doa munajat Rasul dan Tuhan. Zikir selawat kami alunkan, doa munajat Rasul dan Tuhan. Maulaya salli. Kembali bersama dengan kami di MHI, di mana kalau anda dapat saksikan, saya sememangnya berada di tengah-tengah ladang teh. Kalau di awal tadi saya sempat juga harvest tea ataupun memetik daun teh ni menggunakan alatan yang ada, dan satu pengalaman yang cukup memuaskan hati, berbeza daripada sebelum-sebelum ni. Sebab sebelum ni dapat tengok saja, saya dapat merasai sendiri, dan sebenarnya dah ramai tahu yang datang. Pagi pun dah start beroperasi, ada kafe di bawah ni pun dah start beroperasi, ramai pengunjung-pengunjung yang dah pun ada di sini. Cuma alang-alang kita berada di ladang teh ni, pasti di kesempatan ini kita nak bawakan sedikit kepada anda semua yang berada di rumah, penonton-penonton MHI, untuk mengetahui sendiri bagaimana kerja-kerja di ladang ini dilakukan dan perbezaan. Sebenarnya tadi kalau saya belajar melakukan harvest tea ataupun memetik daun teh ni, ada yang berbeza tau. Kita bersama dengan Mr. Francis Xavier selaku Estate Manager. Hello sir. Hi, how are you? Good. Nampak dia dah dengan daun teh dia tu. Dia nak bercerita dengan kita. Okey, sebelum tu mungkin sedikit pengenalan daripada Mrs. Francis. Kerja-kerja yang dilakukan dan juga sangat berbeza daripada sebelum ni. Apa pengenalan yang mungkin nak kongsikan bersama dengan kami untuk mereka yang beroperasi melakukan kerja-kerja ni? Okey, untuk mendapatkan satu teh yang beraroma dan flavor yang bagus, bahan utama yang kita perlukan adalah daun teh. Ya. Daun teh tu harus dikutip awal pagi masa dia masih segar lagi. Inilah yang saya katakan, 2 daun dan 1 pucuk. Ini yang mempunyai kesemua karakteristik yang diperlukan untuk membuat teh yang beraroma dan berflavor. Bukan senang ya sebenarnya, dan prosesnya adalah bila mereka dah kumpulkan penuh bakul yang mereka lakukan tu, dan kemudian akan diasingkan di dalam beg lain, lepas tu bawa pula ke kilang. Daun ni secepat kita hantar ke kilang lagi bagus. Sebab apa? Kita untuk menjaga kualiti dan juga untuk kita maintain dia punya enzim yang terdapat dalam daun teh. Dan sebenarnya masa kita nak collect tea ni, daun tea ni, bukannya semua kan, mungkin boleh Mr. Francis tunjukkan di bahagian mana, parat mana je sebenarnya kita boleh cut. Kita boleh gunting. Okey, ini. Kita lihat ya. 2 atau 3 daun dengan pucuk dia. Ini yang kita perlukan sebab kandungan enzim, peratus kandungan enzim yang beneficial untuk kita punya kesihatan tu terdapat di sini. Peratusannya yang lebih tinggi di sini. Kalau saya ambil daun yang telah tua, maka daun yang baru sukar untuk keluar. Sebab apa? Ibu daun dia telah dikutip. Jadi kita harus tinggalkan ibu daunnya di situ supaya daun yang baru akan keluar.
Sebab tu sebenarnya cara untuk kita memotong daun teh ni tadi pun ada cara juga. Bila kita praktis lama-lama baru kita tahu pucuk yang mana yang terbaik lah. Dan sebenarnya ada perbezaan kalau anda dapat saksikan ni, warna hijau gelap dengan warna hijau muda. Warna hijau muda tu diperlukan untuk kita collect daun dia. Warna hijau tua tu kita kena tunggu sampai daun yang muda adalah berpucuk. Mungkin berapa lama diperlukan untuk memenuhi satu bakul tu? Okey, untuk pekerja yang mahir macam mereka di belakang saya ni, dia perlukan lebih kurang dalam 5 minit dia akan perlu penuhkan bakul itulah. Kepada pekerja yang baru mungkin dia mengambil masa yang lebih sikit. Sebab apa? Dia kena jaga dia punya kualiti tu. Jadi dia kena berhati-hati bila dia kutip daun tu. Okey, ini cara yang mana? Adakah kategorinya cara tradisional? Kalau dulu memang petik lah satu-satu. Bagaimana dengan cara yang mereka lakukan ini? Adakah yang terbaru ataupun ada lagi teknologi baru? Okey, sekarang ni kita telah berubah kepada mechanization di mana mesin telah diintroduce di sini. Sebab kita nak jaga kita punya pokok ni, jadi kita tak nak stres pokok tu sangat. Sebab itu kita masih gunakan lagi shears. Shears dibawa selepas kita gunakan tangan. Boleh dikatakan tradisional juga, namun begitu ada teknologi tapi tak nak streskan pokok. Katanya masih lagi itu yang terbaik dan efisien untuk kita harvest ladang daun teh ni. Okey, kita terima kasih banyak-banyak kepada Mr. Francis. Sekejap lagi Mr. Francis nak bancuh teh masala. Tapi anda semua dapat tengok je lah. Saya dapat merasa di sini. Rakan-rakan saya Rina dan juga Nas, jangan jealous, jangan cemburu. Nanti kita bawa balik teh untuk awak semua. Kembali bersama dengan rakan setugas di Sri Pentas. Yelah, cemburulah bila awak dapat dikelilingi sarjana mata memandang cantik sangat ladang teh. Awak dapat petik daun teh, saya kat sini dapat minum teh. Teh bukan sebarang teh, Hanim. Hari ini kami nak kongsikan variasi teh. Ini teh yang pertama, teh masala. Tak lain tak bukan, orangnya cukup popular, cukup tular di laman sosial berkenaan dengan cara dia sendiri memperkenalkan perniagaan ini. Ini dia kita bawakan Kavi Vanan Subramaniam atau lebih dikenali sebagai Kavi dengan teh tambinya. Apa khabar? Okey, kalau nak tahu ni, Kavi ni pemalu orangnya. Tapi kalau buat teh ni memang champion. Kita nak tahu apa sebenarnya teh masala ni, Kavi? Teh masala ni dia khasiat untuk mengeluarkan angin daripada perut. Oh, okey. Kepada orang yang gastrik, dia juga kebaikan untuk perut dia. Untuk membersihkan usus dalam badan. Bukan sekadar minum teh tapi ada manfaatnya. Ya, okey, kalau kita tengok kat depan ni ada pelbagai jenis rempah ratus untuk buat teh masala. Mungkin Kavi boleh kenalkan. Ini adalah kita guna 4 bahan iaitu bunga cengkeh. Okey, ni bunga cengkeh. Macam kita nak masak kari pula Ada bunga cengkeh. Lada hitam. Lada hitam pun guna juga. Bagi dia pahit sikit ya. Okey. Dengan buah pelaga. Buah pelaga. Dengan halia. Oh, halia juga. Ingatkan teh je buat halia, teh tarik pun kita boleh buat halia. Okey, ini serbuk teh lah macam serbuk biasa. Teh, ya. Tapi yang menariknya, serbuk teh Kavi ni bukan sebarang serbuk teh lah, datang dari India, betul? Ya, betul. Okey, baik, kita nak mulakan caranya. Apa yang kita kena buat dulu ni? Kita masukkan lada hitam sedikit. Okey. Memang cara tradisional atas tudung periuk saja. Baru feel. Okey. Ini kita masukkan 4 jenis 400 lah termasuk halia ya. Termasuk halia. Tapi kalau nak ikutkan tadi sempat borak dengan Kavi katanya ada pelbagai jenis rempah ratus lagi boleh guna kan? Boleh. Tapi ini yang basic yang kalau kita nak cuba. Cuba betul. Sebab kadang-kadang terlampau banyak rempah ratus memang dia akan memberi rasa yang kuat rempah Betul. Kita tidak mahu tenggelamkan rasa teh tu. Jadi kita akan gunakan ni. Okey. Oh, dah pas kat saya. Okey. Baik, boleh teruskan. Saya akan cuba secepat yang mungkin. Boleh. Comel je lesung batu ni. Okey. Sambil-sambil tu sebenarnya Kavi dah sediakan yang dah siap. Sebab kata Kavi, kalau nak tumbuk dalam lesung batu yang comel ni, ambil masa lebih kurang 5 minit macam tu. Okey, kita dah masukkan itu semualah. Halia, kita ada bunga cengkeh, lada hitam, buah pelaga. Tapi kita tak masukkan teh lagi, Kavi? Belum lagi. Oh, kita bagi dia masak dulu. Okey, rempah tu naik bau dulu. Naik bau dulu. Lepas tu baru kita masukkan teh. Tapi katakanlah kalau kita nak masukkan kulit kayu manis, boleh ke? Kulit kayu manis boleh? Boleh. Boleh. Dia boleh campur ke atau kurangkan satu rempah? Dia kurangkan satu rempah. Masukkan dia? Masukkan dia. Okey. Dia macam main dengan dia punya purata ratio tu lah. Okey. Tapi kan air kena betul-betul mendidih. Air betul-betul benar, betul. Baru kita masukkan rempah ratus tu. Okey. Oh, lambat ni. Kita patut tadi bawa pengisar je.
Okey, sekarang masanya. Sebab air dah menggelegak dah. Kita masukkan teh. Okey. Ya. Saya action je ni. Sambil-sambil nampaklah sikit buat kerja. Sebenarnya kalau nak tunggu, halia pun belum. Dia belum nampak hasil lagi kan? Okey, kita masuk, saya nak tahulah dari segi rasionya kan, nisbah dia, berapa banyak serbuk teh yang dimasukkan. Sebab awak dah pakar, awak main masuk je. Tapi kalau orang baru macam saya, dia berapa macam sukatan? Kita punya segenggam lah. Segenggam. Okey. Okey, baik. Kita dah nampak dah teh tu pun dah bersatu dengan rempah ratusnya. Kena hitam sikit. Oh, kena biarkan dia warna hitam. Ni tak cukup hitam ke? Tak cukup lagi. Dia kena masak lagi sikit. Dia kena masak lagi sikit. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Saya tak sabar sebenarnya. Dan kita lihat kat sini kan, saya difahamkan memang teh ni tidak menggunakan gula. Hanya susu saja, 2 jenis susu, iaitu susu pekat dengan susu cair. Sebab tu kita ada kat sini dah buka siap dah. Kita ada susu pekat, susu cair. Dah boleh ke tu? Ada. Dan kalau ramai mengenali wajah Kacak Kavi ni, tentu sedar kisahnya. Beliau merupakan seorang pelajar kejuruteraan dan sebenarnya waktu COVID memang Kavi ada orang kata kekangan lah, tak dapat kerja kan. Betul. Jadi waktu tu macam mana boleh terfikir nak buat? Waktu tu selalu pergi minum teh. Apa kata kita buat perniagaan ni? Indahkan bersekali. Okey, dah boleh ke tu? Dah boleh. Okey, silakan kita nak masukkan susunya. Dan bila dapat idea untuk buat perniagaan teh ni, Kavi beli basikal, betul? Betul. Beli basikal tanpa pengetahuan ibunya. Sebab takut kena marah sebab nak jual teh. Tapi bila sekarang ni dah melihat kejayaan, dah ada berapa cawangan? 8 cawangan dalam masa 2 tahun ya. Siapa sangka sekarang sudah jadi Tambi. Ya. Oh, macam tu cara dia Kepik-kepik je. Kepik-kepik je. Okey, kita pindahkan sebab kita nak tapis segala rempah ratus tu je ya. Kan kita masukkan di dalam periuk yang lain, kita dapatkan airnya memang betul-betul pekat hitam ni. Kemudian kita tambahkan dulu susu pekat. Susu pekat dulu. Okey, ini berapa banyak? Ni 3 sudu, 3 ke 4 sudu. 3 ke 4 sudu ikut. Bagi dia kepada manis ke tak manis. Terpulang lah ya. Kalau saya suka yang kurang manis. Kurang manis. Ramai saya suka kurang manis. Jadi kita kurangkan susu pekatnya. Dan dia juga ikut sukatan air yang kita masak tadi tu juga. Betul. Kan? Kalau kat kedai selalu berapa banyak gelas? Kalau macam dalam kedai, kita pakai satu ni dalam 8 cawan. Okey. Wah, cantiknya. Bau aromanya kalau berada di sini, bukan saja saya tetapi semua dapat bau rempah ratus tersebut. Cantiknya teh kita, Kavi. Tak sabar nak minum. Kita kena tuang sebab saya akan jadi orang pertama untuk rasa. Dia kena letak atas ni. Okey, mari kita letak. Okey. Saya nak tunjuk puan penerbit. Tapi sebab dia panas, saya tak boleh nak tonggingkan sikit. Tapi kejap saya tunjuk dalam gelas ya. Awak nak tarik dulu ke? Tarik sikit. Okey, silakan. Ini kepakaran. Kalau kita lihat di kedai-kedai mamak, saat ini yang kita nantikan. Kita tengok kehebatan Kavi untuk tarik teh masala ini. Okey. Gelas comel je. Kabarnya satu gelas ni berapa awak jual ya? RM1. RM1 saja. Kalau nak rasa, boleh pergi di Brickfield. Boleh cari. Ada lagi tak basikal tu? Ada lagi. Ada lagi ya? Ada lagi. Dia macam props. Boleh ke saya rasa? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap rasa rempah ratusnya. Betul baru sikit tu. Saya nak nikmati dulu. Nas, silalah buat kerja. Wah, teh masala. Masalahnya di Malaysia ni macam kaumnya pelbagai budaya teh juga. Jadi kalau kat sana budaya India, di sini pula kita nak tunjukkan budaya peranakan bersama dengan Eliza dan juga Hazel daripada Lady Yee's Tea House atau rumah teh Lady Yee. Dan istimewa dengan rumah teh Lady Yee adalah the signature ya,
iaitu 11 harta karun di dalam satu cawan. Bau pun macam rasa macam orang kaya. Jadi nak bertanya dulu, Eliza, Hazel, selamat datang ke Malaysia hari ini. Nak bertanya asal-usul rumah teh Lady Yi ini. Silakan. Yeah, so rumah teh Lady Yi ni memang style dia peranakan style. So memang di Malaysia ni tak banyak style peranakan untuk afternoon tea. So kita memang specialty tu untuk yang kita terletak di Chinatown, di 4 Points by Sheraton Kuala Lumpur Chinatown. So kita menggunakan elemen-elemen Nusantara dengan juga Cina. So ini satu yang amat istimewa lah. So setiap offering dalam menu kita dan juga teh seperti teh 11 Treasures ini memang sesuatu yang unik lah. Unik Sebagai keturunan orang Melaka, saya memang bangga dengan peranakan. So Eliza, ceritakan sikit, apakah bahan-bahan yang terletak dalam 11 Treasures atau 11 harta karun ni? Okey, 11 harta karun. Silakan. So yang ni Lady 11 Treasures. Asas utama ialah Ceylon Black Tea, Green Ceylon Rooibos, Black Tea, yes, Green Rooibos Tea untuk menyegarkan, untuk menegangkan fikiran. Kita ada chamomile dengan lavender. Untuk aroma kemanisan dengan kebungaan, kita ada rose bunga dengan raspberry, plum dengan peach, dengan halia, ceria dengan bergamot. Oh, jadi semuanya tu 11 ke? 11. Macam tak sampai 11 je. 11. Sebab kat sini dia tunjuk 6 je kan? Semuanya rahsia. Jadi macam mana? Boleh kita bancukan sikit? Saya nak tahu rasa dia. Silakan Eliza. So kita akan guna 5 gram. Okey. Dan kita akan tuangkan Dalam cawan dia. dalam cawan dia. Istimewa ya, ada campuran bunga dan ini antara teh-teh yang kita dapat lihat dia campur teh hitam dengan teh hijau ya. Jadi kalau kita dapat rasa, kalau anda yang dah biasa rasa teh ni, teh hitam dia tajam sikit, teh hijau ni dia mild sikit, teh putih lagilah mild atau kurang sikit rasa tajam dia tu. Jadi macam tu saja? Yes. So Okey. kita akan kena tunggu 2 atau 3 minit untuk infusi dia. 2 atau 3 minit untuk dia steep dululah ya. Yes, correct. Okey. Khasiat dia pula macam mana? Apa kebaikan dia selain daripada menenangkan dan sebagainya? Dari segi metabolisme ke, boleh cerita sikit? So for this one, this tea itself is very relaxing. So dia akan menenangkan fikiran. Tenang fikiran kita. Yes. Dengar Torina, kau pedas-pedas, awak rasa teh masalah pedas-pedas. Kat sini saya minum tenang saja. Apa lagi? So dia boleh meningkatkan immune system and then antioxidant and then dia boleh meningkatkan metabolisme yes, kita ya. Correct. Alright. Okey, jadi sebenarnya dia kena tunggu 2-3 minit kan? Tapi saya nak tuangkan dulu Yang ini ke tuang cawan dia, bukan Yang Oh, yang ni besar. Oh, okey. Yang ini macam comel sangat kan? Thank you very much, Hazel. So ada cara nak tuang ke apa, tak ada freestyle je. Freestyle je. Bismillah. Okey. Alright. So satu teko sebegini di rumah teh Lady Yi berapa? RM20. RM20. Okey. So kena hashtag kan? Bismillah. Okey, daripada bau dia, macam-macam bau. Nampak tak muka saya, Hazel? Nampak tak muka saya? Inilah muka ketenangan. Begitu. Well done. Dengan daripada apa yang saya dapat rasa, rasa teh hitam dengan teh hijau tu bergabung, rasa tu satu yang unik. Itu satu. Nombor 2, dengan wangian daripada lavender, daripada bunga ros, memang saya dapat tangkap ada halia dia sikit aja. Jadi nisbah dia semua dijaga, ada resepi istimewa lah. Yes. Okey, apakah resepi dia? Apakah nisbah dia? Yang ni untuk daun teh 5 gram kepada 290 ml air. Itu sajalah. Tapi apa yang ada kat dalam tu, itulah harta karun dia, rahsia begitu. Hazel, thank you very much. Eliza, thank you very much. Yamcha everybody. Sementara tu kita terus kepada masalah sudah, peranakan pun sudah. Apa kata sekarang kita ke sesi Melayu. Rina yang sedang menunggu, saya akan join anda di sana. Silakan. Amboi, dia minum rasa ketenangan. Kat sini penuh kemeriahan. Wah. Nampak tak teh balang kita ni? Ini bau Melayu. Sejuk. Okey, kita bersama dengan Cik Asri bersama dengan dayang-dayangnya. Okey, kita nak cerita tentang teh balang ini. Apa istimewanya? Sambil-sambil kita buat teh? Sambil kita buat teh kan, teh balang ni kita pakai 3 jenis teh
teh. 3 jenis teh? Wah, So maknanya kita pakai satu import daripada Thailand. Yang bagi colour yang cantik kan. Lepas tu teh Cameron pun kita pakai untuk bagi naik wangi dia. Wangi dia. Dan satu teh Sabah lah bagi rasa strong flavor. Tapi semuanya daripada Nusantara kita lah. Nusantara kita lah. Tapi sekarang yang terkenal teh Thailand lah. Ini kita dah adunkan 3 jenis teh tu lah. Kita dah masak Malaysia, terus. jadi teh Malaysia lah. Okey lah. Apa dah buat kan? Ya, silakan. Aku suka. Okey, so kita dah panaskan. Kita panaskan. Kita ada nisbah dia lah. Lepas tu kita makan. Sekejap. Jangan takut nak kita masukkan. Okey, dah siap panas satu. Cantik colour dia. Pekat je ni. So kita masukkan tapis lah kan dia punya ampas patih tu. Cantik tapis dia, baru beli ke? Ya. Khas untuk Malaysia kita. Itulah tu. Okey, so macam ni kita akan renih dalam, kita akan masak air betul-betul, masak betul. Apa dah sampai dia punya takat didih tu, kita akan renih pula teh tu sama 30 minit atau sejam. 30 minit lagi? Nak dapatkan warna dia. Warna dia untuk keluarkan dia punya flavor semua. Okey, so ni dah kira 30 minit ni? 30 minit lah. Selepas kita dah tuang, kita akan masukkan susu pekat lah selalu. Biasalah. Susu pekat. Ini apatah lagi Nas, nak tiba bulan puasa. Masukkan. Semua ni kita akan masukkan. Menguji kesabaran kita untuk berbuka nanti. Lalu dalam 1 liter, kita akan tak dalam 200 gram macam tu lah. Ini susu pekat. Susu pekat sebab orang Malaysia suka manis kan? Ya. Tapi kita kurangkanlah manis. Kurangkan manis sekarang kan. Mula sebab dia cakap air teh madu kan? Madu. Ingatkan guna madu jadi rasalah healthy sikit kan? Ada madu. Tapi saya tengok dia tak kita kacau. Sebab kita nak memberikan warna teh tu. Jadi kita kena letak susu sikit. Betul. Rina betul. Rina ni macam pandai buat teh ya? Saya ke? Pandai sangat. Pandai sangat. Dia lagi pandai minum. Dia lagi pandai minum sebenarnya. Okey, dah kacau. Okey, dah berbah, so kita akan masukkan madu lah. Ada sukatan dia? Ada sukatan dia yang ni. Ni tak yang boleh dah lebih pro. manis lah. Tapi dia guna madu istimewa ke macam mana? Madu istimewa kita pakai tualang lah. Tualang. Ikut Aku pula nak beli air ni mahal. Guna madu tualang. Harga kita mampu miliknya. Mampu milik. Alhamdulillah. Tengok semuanya ada sukatan. Dia bukan main campak-campak aja rasa-rasa dia tak ada. Okey, kita dah tahu itu kita buat teh ais balang. Ini ada satu lagi. Siapa nak cerita ni? Ni apa? Alah malu-malu pula dia. Sebab bukan saya kacau. Green tea. Nak tunjuk green tea. Okey, green tea. Nak suka ni? Wih, memang syok ni green tea. Tapi ada ramuan dia yang istimewa ke? Dia menggunakan teh sendiri ke macam mana? Apa ramuan dia? Untuk teh hijau. Ramuan dia untuk teh hijau, kita kat sini memang tak teh hijau lah. Kita orang pakai Thailand punya lah. Okey, kita pakai hijauan dia. Saya rasa dengar bunyinya tu memang best lah. Jom kita bancung. Kita nak bancung. Kita tuangkan lah. Silakan. Oh, menarik warna dia. Sebab color dia macam seakan-akan kopi macam tu kan? Alright. Okey, boleh kacau lah. Silakan kacau, Nas. Kacau. Dengar. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah. Berjanji. Okey. Sementara tu Rina akan rasa green tea. Ya, saya. Awak rasa green tea lah. Bukan yang ni. Awak tukar rasa. Saya tengok ni yang tempting. Tengok tu. Okey. Tak, saya suka je. Khas untuk Rina. Saya buat khas. Oh, nak tambah lagi. Wah. Sementara dia tu. Nampak tak warnanya? Dari hati ke hati, Rina. Ya. Silakan. Tak apa, awak rasa. Saya rasa green tea. Oh, betul? Betul. Dia merajuk dengan saya. Tadi dia tak merajuk. Okey. Kita letak susu penuh. sikit. So, bayangkan. Nanti menjelang Ramadan nanti kan. Oh, sejuk macam ni. Okey. Kita nak penuh lah. Sebab warna dia ni. Warna dia ni. Okey. Ini dia. I suka, Ya. I suka. Adakah kita suka? Bismillahirrahmanirrahim. Kali pertama saya minum teh apa? Green tea ni. Okey. Kita diam sekejap. Sedap. Nak dapat kat mana ni? Saya dah suka dah ni. Kita sekarang ada 25. Kita punya ejen 25 orang ejen. Tapi buat masa terdekat ni di seluruh bazar Ramadan KL dan Selangor kita akan ada lah. Boleh pergi bazar Ramadan KL dan Selangor. Pergi saja mana-mana bazar Ramadan. InsyaAllah jumpa teh balang. Sokonglah teh Nusantara kita. Hashtag China atau India. Hashtag aku suka, I suka. Kita berehat seketika. Dan selepas ini seorang penyanyi yang amat istimewa di dunia Islam kita. Siapakah dia? Kita dah kenal pun tadi Hafiz Hamidun. Kita nak bagi dia minum teh sekejap lagi. Okey, Cik Hafiz Hamidun selepas ini.
Sekuat manapun berusaha mengejar kesempatan yang ada. Andainya memang bukanlah milik kita, lepaskan ia dengan rasa syukur dan hati redha. Inni tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya aku berserah pada yang maha hidup, tiada daya upaya dan kekuatan selain Allah yang maha agung. Hatta debu berkelana, pasti ada hikmah sebaliknya. Garis hidup direncana, Dia tentukannya. Inni tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya aku berserah pada yang maha hidup, tiada daya upaya dan kekuatan selain Allah yang maha agung. Inni tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syabas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia Hafiz Hamidun yang kita jumpa setahun sekali. Sibuk di belakang tabir hari ini, alhamdulillah. Ya. Hari Ahad. Sebelum apa-apa saya nak ucapkan terima kasih demi anak-anak saya. Tiga-tiga semua membesar dengan zikir terapi diri. Tidak pernah putus. Alhamdulillah. Thank you. Alhamdulillah. Okey, kita nak cerita tentang Ini Tawakkaltu. Ya. Ini merupakan buah tangan terbaru daripada Hafiz. Betul. Silakan. Ini Tawakkaltu ni untuk... Yelah, saya sebenarnya jarang keluar lagu baru. Asal buat lagu baru, ramai orang nak. So, bagi orang lain. So, saya dah reserve lagu ni macam... lagu ni... Tak boleh. Saya nak nyanyi sendiri. Istimewa untuk anak? Untuk saya sendiri, jadi untuk bulan Ramadan yang akan datang ni kan. So, saya kata, bagilah saya peluang pula nyanyi lagu baru tahun ni kan. Tapi kalau cerita pasal kualiti kan lagu-lagu Hafiz Hamidun ni, kualiti memang nombor satu. Jadi difahamkan kolaborasi dengan pemuzik tempatan dan juga dari Istanbul, Turki. Betul. So kita memang spend banyak masa. Kita nak kontak, kemudian buat recording. Sebab saya sebelum ni pun memang saya banyak buat lagu dan juga bila kita buat
production tu memang banyak membabitkan pemuzik-pemuzik dari Timur Tengah lah. Sebabnya kita feel Malaysia ni bagus. Saya gunakan pemuzik-pemuzik di Malaysia dan kita gabungkan juga pemuzik dari Timur Tengah. Hebat kawan kita Hafiz Hamidun ni kan. Membanggakan rakyat Malaysia dan juga peminat-peminatnya. Okey, perancangan sepanjang Ramadan ini mungkin ada sebarang persembahan ataupun bagaimana? Persembahan seperti biasa memang ada lah. Jadi tapi tahun ni sebenarnya saya harap lebih banyak dapat berada di studio juga. Sebabnya relax sikit kan. Relax sikit Ramadan ni, tapi buat jangan khawatir. banyak, Ini Tawakal tu sudah pun dimainkan di YouTube. Jadi kalau anda merindui Hafiz Hamidun, kalau anda ingin semangat, inilah lagu dia. Ini Tawakal tu. Lepas ni ramai dah akan hafal lagu ni, termasuk anak-anak Nas ni. Amin. Terima kasih Hafiz bersama kita. Mudah-mudahan ada rezeki jumpa lagi sebab orang dia sibuk. Tak ada kolaborasi dengan Fitri Yahya, adalah tu. Ada. Mesti ada. Okey, lepas ni kita minum teh boleh. Mesti sebelum Ramadan kita rasa teh dulu. Salam Ramadan, dan kita akan berehat seketika. Selepas ini kita kembali di Cameron Highlands. Silakan. Kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini untuk kepelbagaian teh. Kalau dulu kan kita minum teh ni dia teh O, teh tarik itu je. Tapi sekarang dah macam-macam jenis teh dibawakan adalah untuk menyantuni macam-macam khasiat dan juga flavoring dia yang tertentu. Jadi kini saya bersama dengan dua individu yang diapit ni, kiri dan kanan. Di sebelah saya Mr. Francis yang tadi kita pernah perkenalkan, estate manager, dan juga bersama dengan saya Encik Khairul selaku pengurus pembangunan perniagaan. Okey, kedua-duanya akan berkongsi daripada aspek yang berbeza lah. Tapi kepada anda semua, sambil-sambil tu Mr. Francis, apa yang kita nak kongsikan? Hari ini kata nak brew tea. Ya. Saya nak tunjukkan cara yang paling betul sekali untuk membancuh teh, ya. Okey, ada beberapa perkara yang kita harus titik beratkan. Yang pertama sekali adalah air yang kita gunakan tu, pastikan air yang baru masak, lepas masak ya, betul-betul panas. Kalau boleh yang betul-betul kita masak pakai cerik tu lah kan, yang panas-panas tu, bukan air penapis tau. Boiled water. Kita katakan. Okey. Itu dia punya tips dia kalau betul-betul nak brew teh. Kita masukkan daun teh ya. Okey. Kemudian kita masukkan air panas dia. Dia kena betul-betul panas. Okey, contohnya sekarang ni teh apa yang kita buat? Okey, kita sengaja buat teh strawberry yang paling popular di Cameron Highland line. Saya katakan kenapa kita gunakan air panas ni, sebab apa? Air panas yang akan meresap dalam daun tu dan dia akan mengeluarkan dia punya aroma dengan dia punya flavor. Dan semua enzim-enzim yang terdapat pada daun teh tu akan keluar kepada liquor kita tu. Alright? Paling penting perkara yang kedua adalah biarkan dia rendam di situ selama 2 hingga 3 minit. Sebab apa? Baru ada dia masa untuk air panas tu meresap ke dalam daun teh tu, kemudian dia akan mengeluarkan dia punya aroma dengan dia punya flavor dan enzim-enzim yang terdapat di dalam daun teh tu. Dia punya cakap je kita dah dapat rasa aroma dia tau. Tu belum minum lagi ya Cik Khairul ya. Okey, sambil-sambil kita tunggu teh ni betul-betul dikeluarkan enzimnya seperti yang mana dikabarkan tadi. Kita akan bersama dengan Cik Khairul juga. Kalau di sini sebenarnya ada aktiviti-aktiviti lain Cik Khairul kan, bukan sahaja anda dapat melihat ladang teh, tapi apa lagi aktiviti yang ditawarkan terutama sekali di Cameron Valley Tea ni? Okey, terima kasih Cik Ani. Pertama kali untuk selain daripada pemandangan teh, kita juga mempunyai 3 kafeteria di mana para pengunjung boleh datang dan menikmati hidangan pelbagai jenis teh di ladang kita. Dan selain daripada itu, kita ada menyediakan perkhidmatan bagi dan juga bagi mereka yang mungkin agak kuat, boleh berjalan kaki masuk ke dalam ladang dan mungkin sudah masuk dalam ladang boleh bergambar sebagai kenang-kenangan. Selain daripada itu, untuk yang mungkin meminati acara yang lebih rasa, kita ada juga perkhidmatan ATV di mana untuk yang mungkin first time pandu sendiri ATV, kita akan syorkan laluan-laluan yang lebih santai-santai. Kalau yang lebih dan memang suka yang ekstrim, kita akan bagikan laluan yang ekstrim. Ada juga laluan ke puncak sana katanya kan. Okey, sebenarnya di hadapan saya ni dia ada uncang lah. Ni teh uncang yang macam biasalah kita dapat tengok kan. Yang ni white tea tau.
Ni white tea. Ada tak cawan ni di sini? Kita nak tunjukkan white tea ni perbezaan dia. Mungkin kita boleh letak air panas sikit. Di sini. Saya nak tunjukkan kepada anda sebab saya sendiri amazed dengan warna dia. Mr. Francis mungkin boleh kongsikan juga white tea ni apa khasiat dia ataupun macam mana. Nampak tak bentuk dia ni? Warna white tea ni cukup baik untuk kesihatan. Sebab apa? Dia mengandungi banyak khasiat di dalamnya. Enzim-enzim yang terdapat di dalam sana. Sebagai contoh ialah polifenol. Polifenol adalah satu enzim yang membantu untuk pengedaran darah. Warna dia memang akan kekal macam ni lah. Dia agak sedikit jernih. Okey. Teh kita dah ready. Okey. Sekarang apa kita buat ialah kita tuang. Okey, sambil-sambil tuang tu ini pilihan lah. Kadang-kadang ada orang betul-betul nak khasiat teh tu dia tak adalah letak gula. Ada orang nak letak gula. Macam contoh white tea ni dia dah boleh minum terus ke macam mana? Dia boleh. Boleh dah. Saya cuba dia tak rasa apalah. Dia rasa betul-betul memang pure daun dia. Dia untuk khasiat dia. Untuk khasiat dan enzim-enzim yang terdapat di dalam tu untuk kebaikan pengedaran udara dan pengedaran darah dan seterusnya. Okey? Dia sangat light, very light. Okey? Okey, untuk minuman strawberry ni, okey, ikut cita rasa sendiri sama ada nak ditambah gula, okey, atau susu. So terpulang kepada diri sendirilah. Okey? Alright. Sambil tu kita sebenarnya nak bersantai-santai ya di sini, nak berhealing orang katakan. Minum teh, silakan Encik Khairul. Terima kasih Mr. Francis Xavier dan juga Encik Khairul bersama dengan kita, dan kepada anda semua jemput minum teh. Sedikit perkongsian daripada sini dan sekian saja dari kami dari Cameron Highlands. Kembali bersama dengan rakan tugas Rina dan juga Nas. Balik saya. Minum. Sama-sama kita minum teh ya Anim. Kat sini macam-macam variasi teh. Tak kalah kita. Tak kalah kita. Jadi daripada pelbagai teh yang kita bawakan, daripada teh masala kepada 11 Treasures, kepada teh ais madu, semuanya ada di sini. Kenapa awak tuan dua je? Betul juga tak baik saya. Saya nak tunjukkan kepada anda semua. Tadi tak sempat steep betul-betul. Sekarang Hafiz dah rasa? Yang mana? Pilihan anda. Sudah. Saya tak rasa yang ni lagi. Teh hijau. Sebab Hafiz Abidul dia baru cakap dia sebenarnya dia gemar teh hijau. Tengok baju lah. Dan juga hatilah. Okey. Minum sikit. Sementara anda menikmati teh-teh kita di sini, jadi kepada para penonton di luar sana, esok pula kita akan bincangkan isu pejalan kaki. Ini kemudahan pejalan kaki yang kita lihat sekarang ini mungkin ada masalahnya. Kita nak rungkaikan esok bersama dengan pengacara-pengacara rakan-rakan kita lah. Dari segi konektiviti, patut meniaga atas kaki lima dan sebagainya. Macam mana negara kita Malaysia bila kita cerita pasal pejalan kaki ya. Jadi sementara itu kita nak juga minta anda rasa Shifu. Shifu. Silakan. Macam mana rasa dia? Sambil-sambil itu kami juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu-tetamu istimewa kita. Kita ada teh air suka, balang teh. Terima kasih. Lambai sikit. Terima kasih Cik Asri dan dayang-dayangnya. Kita ada dua gadis yang cantik manis. Dari 11 Treasure. Eliza dan juga Hazel. Kita ada Tambi kita. Teh Tambi. Kami. Selamat maju jaya semua. Mudah-mudahan rezeki dalam bidang perniagaan masing-masing. Betul. Sedap teh semua ni ya. Dan juga untuk Encik Hafiz Abidul kita, semoga terus murah rezeki dengan projek-projek yang terbaru dia. Sementara itu kepada anda, selamat berhujung minggu. Mari kita minum teh sama-sama, kepelbagaian teh seperti budaya kita juga. Assalamualaikum and good morning. Jumpa lagi.